Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Anis Natasha binti Muhammad Ashrik dari kelas 105. Di sini saya akan membuat pembentangan topik 8.1 yang bertajuk Latar belakang masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Pengenalan. Secara umumnya, masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam mempunyai pendapatan dan cara hidup yang berbeza dari segi pemerintahan, ekonomi dan sosial. Mereka tinggal di kawasan semenanjung Tanah Arab yang dikelilingi oleh padang pasir Syam di sebelah utara, Laut Arab di selatan, Teluk Pasir di timur dan Laut Merah di barat. Terdapat beberapa wilayah seperti Hijaz, Najd, Yaman, Hadramaut dan Oman. Di kawasan tengah atau wilayah Hijaz, terdapat 3 ibu kota penting iaitu Mekah, Madinah dan Taif. Ketiga-tiga ibu kota itu terletak pada kedudukan yang strategik yang membolehkannya berkembang dari segi perdagangan dan pertanian. Namun begitu, selepas keruntuhan empangan Maret sekitar tahun 300 Masihi berlaku kemerosatan ekonomi dalam masyarakat Arab. Kehidupan sosial yang lemah menyebabkan masyarakat ketika itu tidak mewarisi ilmu dari zaman sebelumnya. Oleh sebab itulah mereka tidak mampu membina semula empangan Maret. Pada masa itu, masyarakat Arab mengalami zaman kegelapan yang dikenali sebagai zaman Jahiliyah. Jahiliyah berasal daripada perkataan Arab jahla yang bermaksud jahil. Mereka tidak mempunyai nabi dan kitab suci sebagai petunjuk. Semasa Islam diperkenalkan, mereka juga menolak undang-undang Allah SWT dan nilai-nilai Islam sebagai panduan hidup. Sistem masyarakat Jahiliyah. Politik. Masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam hidup dalam kelompok kumpulan kabilah iaitu kaum Hadri dan kaum Badui. Kaum Hadri tinggal di kota dengan menjalankan perniagaan dan memiliki binatang ternakan. Kaum Badui pula hidup secara nomad dengan memelihara binatang ternakan. Mereka mengamalkan sistem kabilah yang diketuai oleh seorang syekh. Seorang syekh yang dilantik sebagai ketua mestilah disukai ahli kabilah, matang, berani, sanggup mempertahankan puaknya dan pandai berpidato. Penyatuan masyarakat berkabilah adalah berdasarkan keturunan yang diistilahkan sebagai semangat asabiyah. Mereka bermegah dengan kabilah masing-masing. Mereka juga sering berperang untuk merebut kuasa, pengaruh dan harta. Di kawasan Mekah, terdapat kaum Arab Quraisy yang mentadbir dan memajukan perdagangan. Namun begitu, Mekah pernah diancam musuh. Contohnya Abraha, pemerintah Habasyah yang ingin menghancurkan Kaabah. Pentadbiran di Mekah diuruskan oleh badan atau jabatan yang mentadbir beberapa bidang dengan tugas tertentu seperti Darun Nadwah. B. Ekonomi. Masyarakat pada masa ini juga melakukan kegiatan ekonomi yang berbeza, khususnya di beberapa buah negeri dan kawasan di Tanah Arab. Kegiatan utama adalah dalam bidang pertanian dan perdagangan. 1. Semenanjung Tanah Arab mempunyai tanah yang kurang subur untuk pertanian. 2. Di Yaman pula terdapat tanaman gandum dan kopi yang amat bergantung pada hujan. 3. Sekuai dan padi juga diusahakan di beberapa tempat di Oman. Kemenyan pula merupakan tanaman berharga yang dihasilkan di Hadramaut dan Mahrab. 4. Dalam kalangan kaum Badui, terdapat masyarakatnya yang menternak secara nomad. Antara binatang termasuklah unta, kambing dan biri-biri. Mereka berpindah randah untuk mencari rumput dan air bagi binatang ternakan. 5. Terdapat juga kaum Badui yang mengamalkan sistem tukar barang. Mereka menukarkannya binatang ternakan dan hasil ternakan dengan barang-barang keperluan mereka seperti pakaian dan kurma. 6. Dalam kalangan kaum Hadari pula terdapat setengah daripada mereka yang keluar berdagang secara kafilah. 7. Pada peringkat awalnya, masyarakat Yaman memasarkan hasil dagangan dari Hadramaut dan India serta membawanya juga ke Syam dan Mesir. 8. Sejak abad ke-6 Masihi, masyarakat Hijaz pula menjadikan Mekah sebagai pusat dagangan yang baharu. Penduduk Hijaz pula membeli barang dari Yaman dan Habsyah, lalu menjualkannya di Syam dan Mesir. 9. Ketika itu, dalam perdagangan melintasi benua yang dikenali sebagai Lalan Sutera, telah menghubungkannya pedagang Arab dengan China, India dan Asia. 10. Perniagaan masyarakat Arab Jahiliyah hanya mementingkan keuntungan mengamalkan riba dan menipu timbangan.
Sosial. Kehidupan masyarakat Arab Jahiliah di semenanjung Tanah Arab dapat dilihat dari dua sudut, iaitu agama dan kepercayaan, serta adat dan kehidupan seharian mereka. Agama dan kepercayaan terbahagi kepada 6, iaitu Watani, Majusi, Yahudi, Nasrani, Animisme, Hunafa. Watani, mereka menyembah berhala, antaranya termasuklah Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat dan Hubbal. Terdapat 360 buah berhala di sekeliling Kaabah. Majusi, mereka menyembah api. Agama ini berasal dari negeri Parsi. Kebanyakan penganut agama ini tinggal di Yaman, Oman dan Bahrain kerana kawasan ini dipengaruhi oleh Parsi. Yahudi, agama ini dianuti oleh Bani Israel yang tinggal di utara semenanjung Tanah Arab. Nasrani, agama ini juga dianuti oleh Bani Israel. Agama ini dikembangkan di utara semenanjung Tanah Arab melalui penduduk Qasan dan Hirah. Animisme, terdapat juga masyarakat yang mengamalkan kepercayaan animisme. Mereka percaya kepada roh dan kuasa gaib. Hunafa, ketika ini juga masih terdapat penganut yang mengamalkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Adat dan kehidupan seharian. Terdapat masyarakat yang menilik nasib untuk meramal masa depan mereka. Sebelum melakukan sesuatu perjalanan atau pekerjaan, mereka akan memerhati keadaan sekeliling bagi menentukan nasib yang akan menimpa, sama ada baik atau buruk. Mereka juga mempercayai ahli sihir dan kuasa azimat. Dalam kehidupan seharian pula, mereka memandang rendah kepada kaum wanita dan memberikan penghormatan yang lebih kepada anak lelaki. Mereka hidup dalam kemaksiatan seperti berjudi, berzina, meminum arak dan bersifat angkuh. Hamba juga dipandang hina dan mempunyai status terendah dalam kalangan masyarakat. Namun begitu, terdapat sikap yang baik dalam kalangan masyarakat Arab ketika ini seperti sering memuliakan tetamu, menepati janji, menghormati tuan rumah dan menjaga kehormatan diri. Mereka sanggup menghadapi kesukaran dengan kegigihan. Malahan mereka sanggup mengorbankan kepentingan diri sendiri untuk tetamu. Golongan miskin dan lemah. Contohnya, mereka akan memasang api di tempat tinggi bagi membantu pengembara yang sesat. Apabila seseorang itu meminta bantuan sesuatu kaum, maka menjadi tanggungjawab kaum tersebut melindunginya. Sebilangan kecil masyarakat Arab ketika itu tahu bersyair, bersajak dan berpidato. Karya yang dianggap bermutu akan dibaca dalam tamasya-tamasya tahunan di pasar Ukaz dan digantung di Kaabah. Sekian, terima kasih.